Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Izzul Izaidi bin Muhammad Azhar. Nombor pendaftaran 18 TEV 20F 1030. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nufaraya binti Rumtalib. Nombor metrik 18 DEV 20F 1004. Assalamualaikum. Nama saya Ku Amirah Aiman bin Ku Azizan. Nombor metrik 18 DEV 20F 1032. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faiz bin Shanizam. Nombor pendaftaran 18 DEV 20F 1016. Kau nak ke mana? Gope suka lah. Apa lo mau? Apa pun boleh lah. Mencong. Baca! Lu mesti ingat, ini kawasan Melayu. Kalau ada banyak orang Melayu sokong, baru kita boleh menang. Kita tahu. Kita dapat tahu, dia orang sekarang semua sudah masuk AP. Okay. Jambi! Sinopsis Bukit Kepong. Bukit Kepong telah dihasilkan berdasarkan insiden tragis dalam sejarah Malaysia semasa pemberontakan komunis. Kejadian itu berlaku di Balai Polis Bukit Kepong di Muar, Johor pada 23 Februari 1950. Filem ini bermula dengan ketibaan Sarjan Polis baru, Sarjan Jamil di Balai Polis Bukit Kepong yang telah dijalankan oleh 18 anggota polis. Bukit Kepong agak jauh dan terletak jauh dari jalan utama, menjadikannya sasaran yang mudah untuk serangan komunis. Pada hari itu, komunis menyerang balai polis. Pada mulanya, kira-kira 200 komunis dianggap kemenangan awal. Walau bagaimanapun, polis berani berjaya mempertahankan stesen selama 6 jam. Penduduk kampung dari kampung-kampung berdekatan cuba membantu, tetapi komunis mengambil kawalan ke atas semua laluan utama balai polis. Akhirnya, setelah perjuangan yang telah mengambil masa, balai polis telah pun ditangkap dan dibakar oleh komunis. Ramai anggota polis dan keluarga mereka dibunuh, termasuk Sarjan Jamil. Walaupun stesen itu musnah dalam kebakaran, tindakan berani anggota polis tersebut diingati sehingga hari ini. Perwatakan dalam filem Bukit Kepong. Terdapat beberapa watak yang saya nak kupaskan sedikit, iaitu watak Osman Yusof, Limah dan juga Sarjan Jamil Muhammad Shah. Okey, saya mulakan dengan Osman Yusof. Osman Yusof berasal daripada Kulim Kedah, anak kepada Pak Yusof dan Mak Piah serta tunang kepada Limah. Beliau digambarkan bertubuh gempal, tingginya sederhana dan berkulit cerah. Beliau juga bekerja sebagai penulis getah sebelum berkhidmat sebagai seorang polis. Okey, Osman Yusof seorang yang berdikari kerana dia tidak mengharapkan bantuan orang lain walaupun daripada anak kandungnya sendiri. Dia meneruskan hidupnya bersendirian sehingga akhir hayat. Osman Yusof juga sedia berkorban nyawa demi kesejahteraan agama, bangsa dan negara. Dia pasrah walaupun sebelah kakinya kudung kerana terkena tembakan pengganas komunis dalam peristiwa berdarah di Bukit Kepong. Osman Yusof juga memiliki semangat juang dan keberanian yang tinggi. Beliau bersama anggota polis serta warga Bukit Kepong telah menafikan kemenangan mutlak pengganas komunis. Okey, watak kedua ialah Limah. Limah merupakan anak kepada Mak Jah dan Labai Karim. Dia merupakan isteri Osman Yusof dan memiliki seorang anak lelaki hasil daripada perkahwinannya. Dia taat kepada Osman Yusof. Contohnya, dia sanggup mengikut suaminya bertugas di Paguh, Johor dan meminta izin suaminya sebelum keluar dari rumah. Limah juga pandai mengaji. Buktinya, dia mengajar anak-anak polis di barek itu mengaji ketika tinggal di Paguh. Limah juga merupakan seorang yang penyayang. Contohnya, dia menjadi sasau dan menangis tidak henti-henti setelah mengetahui tentang berita kematian suaminya, iaitu Osman Yusof. Watak yang terakhir yang saya nak kupaskan sini ialah Sarjan Jamil Muhammad Shah. Okey, beliau merupakan seorang anggota polis yang taat. Dia tetap pergi ke Bukit Kepong apabila menerima arahan walaupun ketika itu isterinya baru sahaja melahirkan anak bongsunya. Dia juga merupakan seorang yang penyayang. Buktinya, sebelum memulakan tugas di Bukit Kepong, dia telah bermesra dan bergambar dengan anak-anaknya dan isterinya. Sarjan Jamil Muhammad Shah juga seorang yang cekal. Buktinya, dia tabah menghadapi berbagai masalah atau cabaran ketika bertugas di Rumah Pasung Bukit Kepong yang serba kekurangan. Sarjan Jamil Muhammad Shah juga mempunyai sikap yang berani. Buktinya, dia memimpin sepasukan 18 orang anggota polis bertempur dengan 200 orang pengganas komunis.
Sarjan Jamil juga seorang yang peramah. Contohnya dia mudah bergaul, buktinya dia menghadiri kenduri yang diadakan oleh penghulu Ali. Plot Bukit Kepong. Plot filem Bukit Kepong ni dibina secara kronologi, iaitu susunan peristiwa yang mengikut urutan masa. Pada permulaan cerita, watak utama dan watak sampingan diperkenalkan. Watak utama iaitu Ottoman. Ottoman memulakan kehidupannya sebagai seorang anggota polis. Pada peringkat perkembangan cerita, kisah Ottoman Yusof dan anggota-anggota polis yang tamat latihan dihantar bertugas di beberapa tempat. Konflik berlaku apabila Ottoman dihantar bertugas di Bukit Kepong kerana sering diancam oleh pengganas komunis. Cerita mencapai klimaks apabila berlakunya peristiwa serangan pengganas terhadap rumah pasung Bukit Kepong. 18 orang anggota polis mempertahankan rumah pasung Bukit Kepong daripada serangan 180 orang pengganas komunis. Plot menurun ke tahap peleraian apabila Ottoman dirawat di hospital sebelum dibenarkan pulang ke kampungnya. Kakinya yang cedera terpaksa dipotong. Dia meletakkan jawatan daripada pasukan polis dan menjadi penoreh. Isterinya Limah dihantar ke hospital bahagia. Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya akan menceritakan tentang pengajaran daripada filem Bukit Kepong. Okey. Pengajaran daripada filem Bukit Kepong adalah kita perlulah mengamalkan sikap bekerjasama dengan sikap bekerjasama demi kesejahteraan. Contohnya, orang kampung dan pihak polis Bukit Kepong menjalinkan kerjasama untuk mengawal kampung daripada ancaman komunis. Pengajaran yang kedua yang saya tahu daripada filem Bukit Kepong ini adalah kita mestilah bertanggungjawab melaksanakan tugas yang diamanahkan. Contohnya, Okman aku dengan arahan supaya berpindah ke Bukit Kepong yang diancam oleh komunis. Pengajaran yang seterusnya yang saya tahu dari filem Bukit Kepong ini adalah kita mestilah menyuntik semangat nasionalisme yang tinggi di dalam diri kita. Contohnya yang boleh saya ambil dari filem ini adalah warga Bukit Kepong dan anggota polis memiliki semangat nasionalisme yang tinggi sehingga sanggup mengetepikan kepentingan peribadi. Setakat itu saja pengajaran yang saya tahu daripada filem Bukit Kepong. Sekian, terima kasih.